Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, pada video kali ini kita akan bincangkan soal topik terakhir dalam bab 1 Sains Tambahan Tingkatan 5 iaitu penghasilan urin dalam sistem urinari. So, pada akhir video ini, objektif yang ingin kita capai adalah yang pertama, pelajar boleh menerangkan struktur dan fungsi sistem urinari. Dan yang kedua, pelajar boleh berkomunikasi mengenai penyakit berkaitan sistem urinari. Mula-mula sekali kita tengok sistem urinari manusia. So, ada 4 organ penting yang terdapat di dalam sistem urinari manusia, iaitu yang pertama, ginjal ataupun dikenali dengan nama lain buah pinggang. Yang kedua adalah ureter. Ureter merupakan salur yang membawa air kencing daripada buah pinggang menuju ke pundi kencing. Yang ketiga adalah pundi kencing. Fungsinya adalah untuk menyimpan air kencing. Dan manakala akhir sekali adalah uretra, iaitu salur yang membawa air kencing keluar daripada badan manusia. Okey, seterusnya kita tengok struktur ginjal. Yang ni sebenarnya kamu dah belajar semasa tingkatan 3 dulu. So, struktur ginjal terdiri daripada 3 bahagian. Itu yang pertama, bahagian korteks, iaitu bahagian paling luar. Yang ni berwarna gelap sikit. Yang kedua adalah medula. Medula di bahagian dalam. Dan akhir sekali bahagian pelvis. Pelvis ni merupakan kawasan yang di mana dia bergabung dengan salur yang akan membawa keluar air kencing, iaitu ureter. So, dalam ginjal ni ada struktur yang penting kita panggil sebagai nefron. Okay, so nefron ini merupakan struktur yang penting di dalam ginjal. Dia terletak di antara korteks dan juga medula. Maksudnya sebahagian daripada nefron tu terletak dekat korteks dan sebahagiannya lagi terletak di bahagian medula. Okay, so nefron ini merupakan sel yang akan membantu proses penurasan di dalam buah pinggang. Okay, so kita akan tengok secara dekat struktur nefron. So struktur nefron ni ada banyak dia punya struktur di dalamnya dan setiap satunya mempunyai fungsi yang berbeza. Okay, yang pertama sekali kita nak tengok di sini, arteri renal. Arteri renal ni merupakan salur darah yang membawa darah beroksigen masuk ke dalam buah pinggang. So nama dia arteri. Arteri ni adalah yang merujuk kepada salur darah yang membawa darah keluar daripada jantung. Manakala renal ni maksudnya adalah buah pinggang. Okay, so organ ni kalau salur darah dia bercantum dekat bahagian tersebut, dia ada nama berbeza lah. Contohnya kalau salur darah bercantum dekat buah pinggang, nama dia arteri renal. Kalau bercantum dekat paru-paru, kita panggil arteri pulmonary. Macam tu lah, dan seterusnya. Okay, so seterusnya adalah vena renal. Vena renal ni adalah salur darah yang membawa darah keluar daripada buah pinggang. Okay. So, kita pergi kepada struktur penting dalam nefron. Yang pertama kita panggil sebagai capsule Bowman. Okay, capsule Bowman ni bahagian ni lah. Okay, kat sini lah yang dia menerima hasil turasan daripada darah. So, dia yang berhubung dengan salur darah lah. Okay, seterusnya adalah tubul berlingkar. Ada 2 tubul berlingkar. Tubul berlingkar yang pertama kita panggil tubul berlingkar proksimal. Okay, tubul berlingkar proksimal yang sebelah sini yang bersambung dengan kapsul Bowman. Dan yang kedua adalah tubul berlingkar distal. Tubul berlingkar distal ni adalah tubul yang berhubung dengan duktus pengumpul. Okay, so ini adalah liku Henle. Di sini adalah liku Henle yang dikelilingi dengan kapilari darah. Okay, dan akhir sekali adalah duktus pengumpul. So duktus pengumpul inilah yang bercantum dengan pelvis. Seterusnya akan membawa air kencing keluar daripada buah pinggang. Okey, seterusnya kita akan tengok proses pembentukan urin. So, dalam proses pembentukan urin ada 3 peringkat proses yang berlaku. Pertama adalah ultraturasan, yang kedua adalah penyerapan semula dan yang ketiga adalah rembesan. Bermula sekali kita tengok peringkat pertama, iaitu ultraturasan. So, apa yang berlaku mula-mula adalah arteri renal akan membawa darah beroksigen masuk ke dalam ginjal.
So, sebagaimana yang kita tahu, darah kita ni mengandungi pelbagai bahan yang diangkut daripada seluruh badan. So, buah pinggang ni secara kasar ni orang panggil sebagai macam sistem pencucian. Dia akan berfungsi untuk menyingkirkan bahan kumuh keluar daripada badan. Jadi semua bahan kumuh tu dibawa di dalam darah, dia akan diangkut oleh arteri renal. Okey. So apabila arteri renal masuk ke dalam arteri renal membawa darah masuk ke dalam ginjal, darah tersebut akan diproses. Okey, so apa yang berlaku? Yang berlaku adalah pada kapsul Bowman. Di dalam kapsul Bowman ada terdapat suatu struktur yang dipanggil sebagai glomerulus. Okey, so glomerulus inilah yang menjalankan proses ultraturasan. Okey, so hasil turasan yang terdapat di sini adalah air, glukosa, asid amino, garam mineral dan juga urea. Maksudnya di sini adalah hasil turasan ini adalah hasil yang dikeluarkan daripada darah. Okey, so semua ini dikeluarkan daripada darah dan masuk ke dalam kapsul Bowman. Seterusnya kita tengok proses yang kedua yang berlaku semasa pembentukan urin iaitu penyerapan semula. Ia berlaku di tubul berlingkar proksimal. Okey, so tubul berlingkar proksimal ini berfungsi untuk menerima hasil turasan daripada kapsul Bowman. Okey. Kemudiannya dia akan menyerap semula glukosa, asid amino dan juga garam mineral ke dalam darah secara resapan. Okey, proses resapan itu adalah proses pergerakan molekul di kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. So maksudnya glukosa, asid amino dan garam mineral ni tadi dah dituras keluar daripada salur darah kan? Okey, so dia akan masuk semula secara resapan. Seterusnya 65% air akan diserap semula secara osmosis. Osmosis ini adalah pergerakan molekul air daripada kawasan berkepekatan rendah ke kawasan berkepekatan tinggi. Okay, itu adalah osmosis lah. So, waktu di tubul berlingkar proksimal ni, bahan seperti tadi, glukosa, asid amino, garam mineral dan juga air akan diserap semula masuk ke dalam kapilari darah. Seterusnya bahan yang mengalir tadi iaitu bahan buangan tadi akan memasuki liku Henle. Okey, di mana apa yang berlaku di liku Henle adalah 20% air lagi diserap semula secara osmosis dan juga garam mineral yang lain akan diserap semula masuk ke dalam aliran darah. Dan akhir sekali apa yang berlaku adalah proses rembesan. So ada 3 bahagian yang terlibat dalam proses rembesan. Yang pertama adalah tubul berlingkar distal di mana bahan kumuh, dadah, alkohol dan bahan toksik dirembes keluar dari kapilari darah melalui proses resapan. Okey. So akan rembes sekali kedua lagi dikeluarkan daripada kapilari darah. So dia akan meresap masuk ke dalam tubul berlingkar distal lah. Okey. So seterusnya duktus pengumpul. So akhir sekali duktus pengumpul akan menerima urin daripada tubul berlingkar distal. So di sini final product adalah 96% air, 2.5 bahan kumuh bernitrogen dan juga 1.5% garam mineral dan unsur surih seperti pigmen hempedu. Okey. So dalam ni juga waktu ni jugalah boleh kita bahan selain daripada ini dia juga terdapat unsur surih ni selain daripada pigmen hempedu itulah tadi dadah, alkohol, bahan toksik semua dekat dalam sinilah. Okey, sebab itu kalau kita nak buat ujian dadah, kita uji menggunakan air kencing sebab badan kita akan menyingkirkan apa sahaja yang tidak perlukan menerusi air kencing. Dan akhir sekali adalah pelvis. So pelvis akan menerima urin daripada duktus pengumpul dan menghantarnya keluar daripada ginjal melalui ureter. Okey, maka selesailah proses pembentukan urin. Seterusnya kita tengok penyakit berkaitan sistem urinari.
So ada dua penyakit. Yang pertama adalah penyakit ginjal kronik, yang kedua adalah batu karang. Okey. So penyakit ginjal kronik ni simptomnya adalah ginjal dan salu kencing gagal berfungsi secara normal. Senang cakap, dia tak kencing. Tak kencing. Okey. So antara simptomnya juga kalau ada penyakit ginjal kronik ni, dia akan rasa mudah letih. Okey. Dan juga bengkak kaki, edema sebab pengumpulan cecair dekat kaki. Okey, dan juga tekanan darah tinggi. So puncanya yang pertama adalah jangkitan urin. Jangkitan urin ni disebabkan oleh bila kamu cuci, lepas kamu buang air kecil, kamu cuci tak bersih kan. So boleh berjangkit, boleh ada berlaku jangkitan bakteria lah di situ. Okay, seterusnya adalah pengeluaran urin gagal. Pengeluaran urin gagal ni mungkin disebabkan oleh ada halangan, mungkin ada batu karang dan sebagainya dekat bahagian salu kencing. So urin gagal dikeluarkan. Dan akhir sekali adalah keabnormalan ataupun keganjilan ginjal sejak lahir. Maksudnya ada masalah sejak lahir tapi kita tak tahu. Sebab macam kita manusia ni ada dua ginjal kan, tapi siapa boleh confirm memang dia ada dua ginjal? Tak ada siapa tak boleh confirm kecuali kalau kamu menjalani proses pemeriksaan lah. Periksa X-ray, tengok ada tak ginjal kamu kat badan kamu. Sebab macam arwah adik cikgu, dia ada masalah, dia meninggal disebabkan oleh penyakit buah pinggang lah. Masa dapat tahu tu, doktor kata buah pinggang dia satu je, satu lagi buah pinggang dia kecil, mengecut. Tak tahulah mengecut ataupun memang dia tak ada sejak lahir. Okey. So kita tak tahu sebenarnya sampailah ada masalah kegagalan. Okay. So rawatan dia tak ada lain dua saja pilihan. Yang pertama adalah dialisis ataupun hemodialisis. Kejap lagi kita akan bincang. Dan yang kedua adalah pemindahan ginjal. Okey, ginjal ni susah sikit ya, sebab dia tak macam jantung. Kalau jantung macam orang sakit jantung kan, dia boleh bedah, buat bypass ke apa ke. Kalau macam hati, kita boleh dapat daripada orang lain. Hati kita ni boleh dia boleh membesar semula. Hati kita ni dia sifat dia macam ekor cicak. Dia boleh bila lepas kena potong kan, ekor cicak dia boleh tumbuh lagi kan. Sama juga macam hati kita. Dengan syarat lebih kurang ada 30% hati asal kita lah. Maksudnya hati asal kita ada lagi 30%, so dia mampu lagi terbina. Okay. Tapi ginjal ni tak, dia tak boleh ada. Kita tak boleh repair dia. Nak tak nak memang kita kena tukarlah dengan ginjal baru. Ginjal baru tu nak dapat daripada mana? Mesti dia dapat daripada proses pemindahan ginjal, sama ada daripada saudara mara ataupun daripada orang yang dah baru mati. Okay, so pengendalian pesakit, orang yang mempunyai penyakit ginjal kronik ni kena kurangkan pengambilan tenusu dan juga kekacang yang tinggi fosforus. Kena juga kurangkan pengambilan air dan garam. Untuk pengetahuan kamu kalau orang yang ada sakit buah pinggang ni dan mengalami proses cuci darah lah, orang kampung panggil dialisis tu. So dia boleh ambil air mineral satu hari, satu botol kecil tu je, 500 ml je, tak ada lebih. Tak boleh makan benda-benda berkuah. Sebab dia punya ginjal dah tak mampu nak proses. So dia cuma boleh dikeluarkan melalui rawatan hemodialisis. Dan rawatan hemodialisis ni bukannya setiap hari kan. Kalau ikut pengalaman adik cikgu tu, lebih kurang 3 kali seminggu baru boleh dialisis. Okay. Dan mesin dialisis tu bukannya murah, mahal. Jadi ada turn dia, nak tunggu turn tu lambat. Sekarang ni dah banyak pusat dialisis dibuka. Kalau dulu orang sepenuhnya bergantung kepada hospital kerajaan. Sekarang taklah, dah boleh pergi pusat rawatan dialisis. Dan rawatan dialisis ni merupakan rawatan yang agak mahal sebab sekali kamu buat proses dialisis tu, cuci darah tu, kos dia adalah lebih kurang 3 hingga 400. Sebab itu ramai yang minta bantuan daripada pusat zakat dan sebagainya lah. Sebab bayangkanlah 300 satu kali, seminggu 3 kali. Dah berapa? Kalau seminggu, kalau sebulan, kalau setahun. Itu kalau hidup setahun je. Kalau hidup 10 tahun, bertahun-tahun, kos dia agak tinggi. Okay. So sebab itulah kita kena jaga kita punya ginjal supaya tidak rosak. Okay. So yang kedua adalah penyakit batu karang, di mana simptomnya adalah yang pertama
Urin berdarah. Air kencing berdarah lah. So, rasa sakit ketika membuang air kencing dan juga rasa sakit di sekitar belakang badan. Belikat. Bahagian belikat tu. Kenapa? Sebab kat situlah terletaknya buah pinggang. So, puncanya daripada satu adalah pembentukan kristal akibat kepekatan tinggi bahan tertentu dalam urin. Okey. Dan juga kurang pengambilan air. Makan benda masin sangat kan. Lepas tu kurang pula minum air. Maka kepekatan air kencing kamu akan jadi tinggi. So, bila kepekatan tinggi itulah menjurus kepada pembentukan urin, kristal urin. So, rawatannya mudah saja adalah pembedahan kecil. Kadang-kadang dia tak payah pembedahan pun, doktor akan bagi ubat untuk pecahkan kristal tu dan dia akan keluar lah menerusi air kencing kamu. Kalau dia kecil lah, kalau dia besar memang kena buat pembedahan. Okay, so pengenai pesakit yang pertama, mengambil air sekurang-kurangnya 2 liter sehari. Kena minum air banyak lah. Dan kurangkan pengambilan makanan yang tinggi purin. Seperti daging merah, makanan laut, alkohol lah, semua-semua ni lah. Punca-punca gaut ni kan, tu tinggi purin. Okay, so kena kurangkan dan ambil ubat seperti yang disarankan oleh doktor. Seterusnya kita tengok proses hemodialisis. So, hemodialisis ni merupakan suatu proses pembersihan darah dengan menyingkirkan bahan buangan metabolik menggunakan mesin dialisis. So, rawatan ini adalah rawatan untuk orang-orang yang telah mengalami masalah kerosakan buah pinggang yang kronik dan tidak mendapat pemindahan buah pinggang. Jadi ini sahajalah pilihan terakhir yang ada bagi meneruskan hidup, iaitu proses hemodialisis. So, proses hemodialisis ni menggunakan mesin dialisis. So, mesin dialisis ni sebenarnya terdiri daripada ada salurannya di sini. So, saluran di sini adalah untuk bendali dialisis masuk. So, mesin dialisis ni bertindak macam nefron di dalam buah pinggang, cuma dia punya struktur taklah sekompleks macam nefron tu ya, yang ada kapsul Bowman, ada tubul berlingkar distal dan juga tubul berlingkar proxima, liku Henle, tidak. Okay, tapi dia ada satu sifat yang penting, iaitu dia punya dia punya salur darah yang memasuki mesin dialisis ini bersifat separatelap. Separatelap ni maksudnya ada benda yang boleh tembus keluar daripada salur ini. So, salur ini macam dia bertindak untuk melakukan proses penyingkiran bahan buangan daripada badan kita lah, daripada darah ni kan. So, ini dia ada, so salur ini bersambung dengan salur darah, yang darah pada tangan pesakit lah, so dalam mesin ni diisikan dengan bendali dialisis yang terdiri daripada glukosa, asid amino, garam mineral dan juga air lah. So, kepekatan bendali dialisis ni isotonik dengan plasma darah. Maksudnya kepekatan dia sama dengan kepekatan darah. So, untuk proses ini, heparin akan ditambahkan kepada darah yang masuk ke dalam mesin ini untuk menghalang pembekuan darah. Sebab kalau darah beku, nanti dia tak boleh bergerak pula. Okay? So, secara asasnya, dalam proses ini, darah pesakit akan dipam keluar daripada arteri radial di pergelangan tangan untuk mengalir ke dalam beg dialisis. Tu, arteri radial ni iaitu salur darah yang terdapat pada kita punya tangan lah. So, sebenarnya kalau orang buat dialisis ni, dia akan buat orang panggil tapak. Tapak tetap supaya salur darah tu tak adalah setiap kali nak kena cuba jaya cocok kan. So, memang kita dah tahu ada salur darah di situ. So, dia akan cocok direct terus pada tapak yang dibuat pada tapak tangan pada tangan pesakit. So, darah akan mengalir melalui tubul berlingkar separatelap yang diisikan dengan bendali dialisis dalam mesin dialisis tadi. So, urea, garam mineral yang berkepekatan lebih tinggi dalam darah akan meresap keluar melalui dinding tubul ke dalam bendali dialisis. So, akhir sekali darah tadi mengalir semula ke dalam tubuh pesakit melalui vena pada tangan yang sama lah. Baik tu kalau kita boleh tengok tapak tangan pesakit yang menjalani proses hemodialisis ada 2 lubang lah.
Satu lubang untuk keluar darah, satu lubang untuk masuk darah. Okey. So, dengan berakhirnya slide akhir tadi, maka berakhirlah sudah subtopik kita yang bertajuk proses penghasilan urin dalam sistem urinari, dan juga berakhirlah juga tajuk kita dalam anatomi dan fisiologi. Okey, so diharapkan video ini mendatangkan manfaat kepada semua pelajar yang menonton, dan jangan lupa komen dan subscribe YouTube channel Cikgu ya. Mungkin kita berjumpa lagi untuk topik yang akan datang. Assalamualaikum.